Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Mahdahu fala yadulluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين طلب العلم فريضة على كل مسلم. Menuntut ilmu wajib bagi muslim dan muslimah sejak lahir sampai ke liang lahat. Para pendengar di luar sana, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah segala pujian syukur memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kami ucapkan ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri-isteri dan keluarga baginda, para sahabat, seharusnya golongan yang mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di taman-taman ilmu di daerah Keluang, di Taman Ilmu Keluang, iaitu MISK. Saya pegawai Sakinah daripada YPKDT Keluang, hari ini nak sampaikan sebuah model yang menarik, iaitu model 7. Tajuknya agak menarik sebab apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada masih di dalam bulan Ramadan, bulan beribadah, ya. Insya-Allah tabarakallah, sebentar lagi saya akan sampaikan sebuah kuliah yang menarik dan kuliah yang bermanfaat bagi kita semua, ya. Insya-Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Ramadan. Apakah itu keutamaan bulan Ramadan? Selalunya kita fikir membayar zakat dan menggantikan puasa, bayar fidyah dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu yang dipikirkan, ya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, makna Ramadan, makna membawa maksud panas yang terik. Dinamakan demikian kerana bulan tersebut, iaitu bulan Ramadan itu sendiri, di tanah Arab kebiasaannya cuaca adalah cuaca panas, terik dan kering. Maka makna panas tersebut diharapkan dapat membakar segala kekotoran dosa orang yang berpuasa dan menghidupkan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan bulan Ramadan. Bila kita kata bulan Ramadan je, ada keistimewaan dia selain bulan-bulan yang lain, iaitu 11 bulan yang lain. Bulan Ramadan mempunyai beberapa nama, nama berdasarkan kepada kelebihan dan keistimewaannya nama-nama tersebut. Yang pertama, Sayyidus Suhur. Penghulu sekalian bulan. Maaf ya, hari ni saya tak berapa sihat. Lepas suara saya rasa sejuk. Yalah, sekejap panas, sekejap sejuk kan, di bulan Ramadan. Ya, insya-Allah. Oleh kerana Ramadan tersebut di dalam Al-Quran dan tersebut banyak peristiwa kelebihan Ramadan, maka ia mendapat gelaran sebagai penghulu sekalian bulan. Penghulu sekalian bulan. Di antara adanya
ibadah puasa selama sebulan penuh, zakat, fitrah, solat tarawihnya, Lailatul Qadarnya kita cari, nuzul Quran dan dan tadarus Al-Quran. Dan juga kelebihan sedekah di dalam bulan Ramadan. Dan juga tidak lupa, kita biasanya dah macam adat pula kan, sebab kita akan cari Lailatul Qadar sebab membuat Qiyamul di bulan Ramadan, ada beza sikit. Dan juga tazkirah dan lain-lain lagi. Saya teringat lagi, terima kasih juga pada Ustaz Alifuddin Ramli, dan beliau createkan sebuah grup di dalam Facebook, supaya setiap boleh berceramah di dalam, boleh bagi tazkirah ringkas di dalam grup sempena bulan Ramadan dia khaskan. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, masa pun dah suntuh nak berbuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa seandainya manusia mengetahui keistimewaan Ramadan, jikalau manusia dapat tahu, dan mereka ingin supaya sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Allahu Akbar. Rasulullah sendiri menegaskan. Yang kedua, Syahrul Syam, bulan puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajib ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam madrasah Ramadan, Ramadan Al-Mubarak, selama sebulan adalah untuk mencapai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, uzur syar'i, adalah berdosa dan menjadi apa? Menjadi kafir apabila menafikan kewajipannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud, peganglah Islam, peganglah Islam dan dasar-dasarnya adalah 3 perkara. Sesiapa meninggalkan salah satu daripadanya, maka ia adalah kafir, iaitu menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan solat dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Dailani. Mohon maaf, saya kurang sihat, suara saya pun dah makin dalam. Kita istiqamah di bulan Ramadan, ada barakahnya insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang berbuka puasa, tidak berpuasa, bermakna tidak berpuasa suatu hari daripada bulan Ramadan, dan tidak uzur, tidak uzur dan tidak sakit, nescaya tidaklah dapat digantikan puasanya oleh puasa sepanjang masa walaupun dia melakukannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditegas. Yang ketiga, Syahrul Quran, bulan Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bermaksud, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah petunjuk pada umat manusia, kepada manusia, dan keterangan-terangan tentang petunjuk dan pemisah antara hak dan batil. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada para hamba pada hari kiamat kelak. Dan juga puasa berkata,
Puasa sendiri berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalang daripada makan dan minum serta mengikut syahwat pada siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Kepadanya itu siapa? Si puasa itu. Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalangnya daripada tidur pada malam hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Lalu terimalah syafaat kedua-duanya. Yang ini hadis riwayat Ahmad. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah peluang di bulan Ramadan. Ambillah peluang. Saya merayu di luar sana, ambillah peluang supaya kita mencari ibadah di dalam bulan Ramadan. Yang keempat, Syahrul Sabr. Apa itu? Bulan kesabaran. Syahrul Sabr. Ibadah puasa dan ibadah puasa dan ibadah sabar punya hubungannya yang erat. Allah menjanjikan, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janjikan tu ganjaran pahala yang tidak terbatas, tidak terkurang-kurang. Allah janji kepada orang-orang yang sabar di dalam Al-Quran tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan ganjarannya, pahala mereka tanpa batas. Masya Allah, tabarakallah. Ini terjemahannya surah Az-Zumar ayat ke-10. Ayat ke-10. Allah teguh pada kita umat manusia. Dan juga ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang memaki engkau, memaki atau mengatakan engkau ni bodoh, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya tak? Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Sahih Al-Jam. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu di luar sana. Baru-baru ni ada satu kes viral. Ada dua hamba Allah ni berpuasa dan bekerja dengan sebuah majikan. Dan dipukul. Apa yang diorang buat? Apa yang mereka buat? Mereka sabar. Sabar. Dan juga orang yang memukul tu adalah bukan Islam. Peganglah ayat ni. Nabi bersabda, kamu ni bodoh. Dia kata kamu ni bodoh. Kenapa? Bukankah aku yang membayar gaji? Bukannya Allah. Allahu Akbar. Sangat kejam. Mudah-mudahan Allah balas. InsyaAllah. Yang kelima, Syahrul Rahmah. Syahrul Rahmah, bulan kerahmatan. Yang keenam, Syahrul Maghfirah. Syahrul Maghfirah. Apa tu? Bulan keampunan. Apa yang kita buat dosa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah maafkan insya-Allah. Yang ketujuh, Syahrul Najah. Bulan kemenangan dan bebas dari api neraka. Bulan Ramadan. Nak mencari bulan Ramadan, carilah selonya dalam ibadah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf, saya kena percepatkan supaya masa dah suntuh untuk berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya adalah keampunan, dan di akhirnya dibebaskan dari api neraka. Alhamdulillah. Termasuk dalam kemenangan, dan apabila umat Islam telah berjaya dan mencapai kemenangan yang besar dalam bulan Ramadan, antaranya terakam di dalam sejarah Islam sendiri. Yang pertama, kemenangan di dalam peperangan Badar Al-Kubrah yang berlaku pada bila, tuan-tuan? Berlaku pada 17 Ramadan. Yang kedua,
Yang kedua, dapat menawan kota Mekah di tangan kafir Quraisy. Dan memasuki kota Mekah yang disebutkan sebagai Fatu al-Faqqah. Fatu al-Faqqah. Yang ke-8 Syahrul Jud, bulan murah hati. Syahrul Jud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapat pahala orang yang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi tanpa. Siapa? Orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Yang nombor 9, Syahrul Barakah, bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada bulan keberkatan, maka kita mencari, insya-Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan dengan kelebihan yang lain, bulan penuh keberkatan. Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa atas kamu, dibuka pintu-pintu syurga. Segala pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala buka luas. Dikunci pintu-pintu neraka. Dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan supaya tidak mengganggu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan pelbagai ibadat. Di dalam malam Qadar, dalam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sesiapa yang tiada diberi bajikan malam itu, maka sesungguhnya dia tidak diberikan kebajikan kepadanya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah, Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pengisian Ramadan, yang pertama, puasa pada siang, berpuasa pada siangnya dengan puasa yang sebenarnya, Yang nombor 2, menghidupkan malam dengan amalan yang disyariatkan, termasuk qiyamul lail. Yang ketiga, meningkatkan amalan harian. Keempat, menunaikan solat tarawih. Yang kelima, tak bertadarus Quran. Yang keenam, menunaikan zakat fitrah dan zakat yang lain. Beriktiraf terutama 10 malam terakhir, 10 malam terakhir. Yang ke-8, memperbanyakkan sedekah. Di situ ada barakahnya. Yang ke-9, memberi makanan kepada orang yang berpuasa, berpuasa. Andai kata di luar sana ibu-ibu, wanita-wanita yang tidak berpuasa, dia tak boleh, Allah beri rehat, tidak boleh buat, maka dia boleh beri makan kepada orang yang puasa, boleh. Jangan dia tak puasa dan dia tak beri, dia kata dia tak puasa, boleh beri. Yang ke-10, bersahur pun sebahagian ibadah, Yang ke-11, bersederhana dalam perbelanjaan dan makan minum. Janganlah kita kopa-kopa beli, pergi ke pasar, dengan penuh SOP-nya, maka dibelilah banyak-banyak untuk keluarga, dan ia adalah satu pembaziran. Yang ke-12, menjaga panca indera dari melakukan maksiat, ini terutama kaum Adam ni, menjaga mata tu, dan kelakuan tu kena jaga. Sebab apa? Kita di dalam bulan Ramadan, bulan ibadah. Yang ke-13 yang terakhir, menunaikan umrah jika mampu. Ayolah kita pergi umrah, pergi umrah dengan siapa? Dengan Ustaz Syafi'i,
Ustaz Musa, Ustaz Ali Pudin, ya. InsyaAllah tabarakallah, kita grup dakwah Keluang ni kita akan pergi ke umrah di bulan Ramadan akan datang, insya-Allah, ya. Mendoakan, ya. Di sana juga mendoakan saya, oleh kerana kesihatan saya tidak mengizinkan seberapa begitu, dan juga terlalu penat, letih dalam ibadah, tetapi Allah akan gantikan lebih yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah kita amalkan dan kita ambil iktibar, ya, insya-Allah. Minta maaf jikalau saya ada salah silap ataupun tuan-tuan yang tak dengar. Sebab apa? Mata saya puyuh je macam nak tidur. Tapi bukan nak tidur, tetapi itulah saya kurang sihat. Dan juga insya-Allah berilah kekuatan, kita doakan kepada semua untuk kita menghadapi sebuah penyakit, iaitu penyakit COVID-19. Berdoa-doakanlah banyak-banyak supaya Allah mengangkat penyakit COVID ni, insya-Allah. Ada lagi 5 minit untuk membuka. Ayolah kita berbuka puasa, insya-Allah. Sekian, kita akan jumpa di minggu hadapan dan minggu seterusnya, ya. Itu saja dari saya. Mohon ampun. Saya Muhammad Rosyam, penggerak Sakinah, Johor Darul Takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.